Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 11. Menteri Pengangkutan. Tan Sri Ketua, salam sejahtera, selamat pagi. Kementerian Pengangkutan melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MEFCOM, bertanggungjawab dalam mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam, termasuk dalam aspek perlindungan pengguna. Pengawal seliaan ini bertujuan untuk menjadikan industri penerbangan awam di Malaysia berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan agar dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hubungan ini, MEFCOM mengenakan caj perkhidmatan pengawal seliaan ataupun Regulatory Services Charge RSC dengan izin sebanyak RM1 ke atas setiap penumpang yang berlepas dengan pesawat udara dari mana-mana aerodrom di dalam Malaysia seperti yang diwatakan dalam Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, Caj Perkhidmatan Pengawal Seliaan 2018. Pengecualian daripada membayar RSC diberikan kepada penumpang dalam transit terus, kru pesawat, bayi di bawah umur 2 tahun, penumpang-penumpang perkhidmatan udara luar bandar, serta ketua negara, menteri dan orang kenamaan yang melawat Malaysia dalam tugas rasmi mereka sebagai tetamu kerajaan. Untuk makluman yang berhormat Senator, jumlah hasil kutipan RSC MEFCOM dari tahun 2018 hingga 2021 berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan bagi tahun 2022 yang belum diaudit adalah seperti berikut. Bagi tahun 2018, jumlah kutipan RSC adalah sebanyak RM24,768,760. Bagi tahun 2019, jumlah kutipan RSC adalah sebanyak RM46,747,851. Bagi tahun 2020, jumlah kutipan RSC adalah sebanyak RM11,481,196. Bagi tahun 2021, jumlah kutipan RSC adalah sebanyak RM5,111,050. Bagi tahun 2022, jumlah kutipan RSC adalah sebanyak RM24,295,863. Untuk makluman yang berhormat Senator, melalui kutipan RSC sebanyak RM1 setiap penumpang, MEFCOM dapat menjana pendapatan sendiri untuk menampung perbelanjaan tahunannya tanpa membebankan kewangan kerajaan, memandangkan MEFCOM tidak menerima dana ataupun geran perbelanjaan daripada kerajaan. MEFCOM juga tidak menerima sebarang peruntukan tahunan daripada kerajaan untuk membiayai kos operasi MEFCOM. Selain itu, hasil kutipan RSC juga digunakan untuk membiayai perbelanjaan pembangunan yang antara lain terdiri daripada kempen kesedaran pengguna mengenai hak-hak perjalanan udara, pelaksanaan rangka kerja kualiti perkhidmatan di lapangan terbang, pembangunan rangka kerja jangka panjang bagi pengawal seliaan semua caj perkhidmatan penerbangan yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, pembangunan sistem Aerofile yang merupakan sebuah sistem pemfailan automatik bagi semua permohonan permit pendaratan untuk penerbangan komersial yang beroperasi ke atau dari Malaysia untuk memudah cara proses permohonan bagi syarikat penerbangan asing dan tempatan, dan perancangan sistem Aerolicense yang merupakan platform e-pelesinan bagi mentransformasi dan mempercepatkan semua proses pelesinan secara berperingkat demi manfaat pemain industri. Sekian, terima kasih. Soalan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri Pengangkutan. Sekarang kadar tambang domestik terkini adalah berciri stabil. Saya beri terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan, SABAS. Akan tetapi, bila saya mohon untuk masa saya cuba book tumpah tiket dari Asia daripada Johor Bahru ke Kuching pada 5 hari bulan ini adalah 109 dan pada masa gawai nanti adalah 349, merupakan kenaikan 240. Itulah 2 kali ganda. Soalan saya, adakah MEFCOM akan kaji semula menurunkan lagi atau kurang-kurangnya mengekalkan harga seperti tadi, khususnya pada masa gawai daya yang akan datang? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kepada soalan daripada Yang Berhormat Senator. Yang pertamanya, dari segi harga tiket kapal terbang, dasar yang kita ada ataupun dasar sedia ada ialah bahawa kita berdasarkan kepada dynamic pricing dengan izin, iaitu ia berkaitan ataupun
harga yang dikenakan oleh syarikat-syarikat penerbangan bergantung kepada permintaan dan juga penawaran. Sudah tentu apabila musim-musim perayaan, permintaan lebih tinggi menjadikan harga tiket itu akan meningkat. Itu dari segi hukum ekonomi adalah perkara yang biasa. Namun begitu, kita tahu dan faham bahawa banyak rungkutan semasa musim-musim perayaan, terutamanya daripada rakyat kita di Sabah dan Sarawak. Semasa musim perayaan, harga tiket kapal terbang amat tinggi, termasuklah Tahun Baru Cina, Hari Raya dan juga termasuk Hari Gawai. Justru itu, Kementerian Pengangkutan telah pun berusaha untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan. Manakala kita tidak mengenakan harga siling kepada harga tiket kapal terbang, tetapi kita berusaha untuk menjaringkan kerjasama strategik dengan syarikat-syarikat penerbangan. Kita memberikan segala kemudahan dan juga kerjasama kepada mereka supaya meningkatkan kapasiti dan juga jumlah penerbangan. Justru itu, untuk musim-musim perayaan, syarikat penerbangan seperti AirAsia menawarkan yang pertamanya penerbangan tambahan dan keduanya penerbangan tambahan dengan harga tetap. Biasanya kalau pergi ke Sarawak, RM199 one way, ataupun daripada KL ke Kuching ataupun JB ke Kuching RM199. Itu telah ditawarkan semasa Tahun Baru Cina dan juga semasa Hari Raya akan datang. Jadi saya juga akan berusaha sekali lagi semasa Pesta Gawai nanti, kita akan berurusan dan juga berhubung dengan syarikat penerbangan supaya mereka juga menawarkan harga tetap untuk beberapa flights pada waktu malam. Jadi untuk makluman yang berubah serta, kita akan cuba merendahkan harga tiket kapal terbang ini. Terima kasih. Tahniah. Lagi satu. Tan Sri Deputua, berkaitan dengan tiket. Apabila kita tempah tiket, Tan Sri Deputua, kita tempah, kita dikenakan airport tax. Apabila kita cancel flight, kita tak boleh berlepas, adakah kerajaan consider untuk bayar balik airport tax tu kepada rakyat? Return balik. Oh. Yang pertamanya, yang bermasalah itu, airport tax ataupun PSC, lebih tepat dikenali sebagai passenger service charge. Dia bukannya cukai yang dikutip oleh kerajaan. Ia adalah satu charge ataupun satu charge perkhidmatan yang dikenakan oleh lapangan terbang. Dan PSC itu dibayar kepada pihak MHB. Dan hanya dikenakan untuk penerbangan-penerbangan antarabangsa. Jadi untuk penerbangan antarabangsa dan juga penerbangan domestik. Domestik ialah RM11. Kalau ada flights itu dibatalkan ataupun ada meminta refund untuk air tiket itu. Jadi sudah tentu sebenarnya boleh, tak ada masalah untuk dikembalikan kepada penumpang. Biasanya PSC itu dikutip oleh syarikat penerbangan. Jadi apabila dia di-return ataupun dibayar balik kepada penumpang, sepatutnya daripada pihak lapangan terbang, daripada pihak syarikat penerbangan. Jadi saya rasa urusan untuk refund itu datang daripada syarikat penerbangan. Kalau pihak passenger tidak mendapat refund itu, ia boleh membuat aduan kepada pihak MEFCOM. Terima kasih. Satu lagi soalan. Baik. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya kepada Menteri Pengangkutan. Pengalaman saya sendiri, 2 bulan yang lepas saya ada app AirAsia dan saya perlu menukarkan perjalanan, instead of pulang hari ini nak pulang esok, tetapi menggunakan penerbangan yang sama iaitu pukul 4.50 ke Bintulu. Tetapi bila kita nak menukar dan skrin yang dipaparkan, penerbangan yang dipaparkan untuk hari esoknya tidak memaparkan penerbangan yang pukul 4.50 itu, seakan-akan tidak ada lagi penerbangan tersebut. Tetapi lepas itu saya muskil tak dapat seat dalam penerbangan itu, jadi saya pergi menggunakan desktop. Bila menggunakan desktop ada pula penerbangan yang sama. Jadi saya 2 kali mengalami masalah ini. Adakah mereka menaruh algoritma ke macam mana? Sebab kalau saya tak cek kepada desktop, saya akan menghanguslah tiket saya untuk penerbangan hari ini, saya akan menempah tiket yang lain. Dan siapa yang untung? AirAsia yang untung. Jadi ini perkara yang serius. Dahlah kita di Sarawak, di Sabah dan Sarawak, harga tiket memang mahal. Itulah soalan dia, bagaimana mengatasi masalah ini supaya apa yang dipaparkan di dalam skrin apps ini memperlihatkan situasi yang sebenar. Kalau ada penerbangan, dia sepatutnya keluar di dalam apps ini. Terima kasih. Sila Yang Berhormat. Lebih sikit sebab sesekali datang dan jawablah lebih sikit. Terima kasih. Yang Mohd Tan Sri, betul. Saya akan cuba datang lebih kerap untuk menjawab persoalan. Bagus. Yang pertamanya, kita mengucapkan terima kasih. Memang dari segi operasi dan juga harga tiket kapal terbang memang satu soalan yang sering ditanya, bukan saja dalam Dewan Negara, malah di Dewan Rakyat juga. Saya maklum bahawa ada pelbagai masalah-masalah operasi
yang membelenggu dari segi sistem. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Rita tadi adalah satu masalah operasi dan saya akan memberikan maklum balas ini kepada pihak AirAsia untuk supaya menambah baik sistem mereka dari segi pengaplikasian, bukan saja dalam dia punya aplikasi tetapi juga dalam sistem desktop mereka. Jadi kadang-kadang mungkin ada masalah integrasi dari segi sistem dan itu perlu diperbaiki oleh pihak syarikat penerbangan. Ia tidak dikawal sedia oleh pihak kementerian, tetapi masalah-masalah operasi seperti ini biasanya kita memberikan maklum balas secara terus kepada pihak pengurusan syarikat penerbangan dan kita ada hubungan yang baik dengan semua syarikat penerbangan. Apa saja masalah-masalah operasi yang dihadapi, kita akan cuba tambah baik dan memberikan maklum balas kepada mereka supaya bersama-sama kita meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat-syarikat penerbangan. Terima kasih kepada Tan Sri Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Beralih kita kepada Datuk Ras Adiba Muhammad Razak.